أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton? Saya doakan agar anda diberikan kesihatan, diberikan kemudahan untuk sama-sama pada hari ini insya-Allah kita akan membacakan surah Al-Qamar bermula daripada ayat 26 hingga 30. Dan jangan lupa hari ini kita bersiaran dari studio IBC Angkasa Puri Kuala Lumpur dan kita hari ini ditemani oleh yang berbahagia Dr. Muhammad Luqman Ibrahim yang merupakan pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Khabar Doktor sihat? Alhamdulillah. Macam mana Doktor perkembangan sepanjang PKPD ni? Ya, tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian ya, seperti mana Ammar tahulah ya. Kenaan dengan PKPD yang sedang berlangsung ini dan mudah-mudahan tuan-tuan kita hanya mampu berdoa dan mengikut SOP, semoga-moga akan segera turun dan kita bebas insya-Allah. Insya-Allah ya. Kita kena sama-sama berdoa kepada Allah, minta pada Allah agar kita diampunkan dosa. Dan inilah mungkin sepanjang PKPD ini buatlah benda-benda yang berfaedah, terutamanya baca Al-Quran banyak-banyak. Dan tambah hari ini hari Sayyidul Ayyam, untuk sama-sama kita memperbanyakkan selawat kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar satu ketika bila kita dah di akhirat nanti Nabi Muhammad SAW akan beri syafaat pada kita insya-Allah. Baik, untuk makluman hari ini sekali lagi saya ulang, hari ini kita akan bacakan surah Al-Qamar bermula daripada ayat 26 hingga 30 dan kita akan bawakan kaedah taranum kita pada hari ini insya-Allah, taranum Saba. Taranum yang bila mana kalau disebut Saba ini agak menjadi sebutan kerana lagu Saba ni adalah lagu yang agak killer tu. Yeah. Lagu yang agak sukar untuk orang yang baru nak belajar. Tapi insya-Allah kita akan mendalami sedikit sebanyak bersama dengan Dr. Luqman Muhammad Ibrahim insya-Allah. Baik, tanpa buang masa, kita nak minta Dr. Luqman untuk sama-sama untuk memperdengarkan surah Al-Qamar daripada ayat 26 hingga 30 dengan tarannum Saba insya-Allah. Betul sedia Dr. Insya-Allah silakan Dr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ammar dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian. Kita akan sama-sama membaca surah Al-Qamar ayat ke-26 hingga 30 dengan tarannum As-Sabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. الله. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر
فكيف كان عذابي ونذر صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. InsyaAllah saya akan teruskan dengan terjemahan surah Al-Qamar daripada ayat 26 hingga 30. Kata, kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong. Itu sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cubaan bagi mereka. Maka tunggulah, iaitu tindakan mereka, dan bersabarlah. Pada ayat 28, dan beritakanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya air itu terbahagi antara mereka dengan unta betina itu, iaitu tiap-tiap giliran minum yang dihadiri oleh yang punya giliran. Maka ayat 29, maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Dan pada ayat 30, alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Jadi ayat ini mengisahkan kekufuran umat Nabi Saleh. Ya. Iaitu Allah perintahkan mereka membiarkan unta betina itu untuk hidup. Maka mereka menangkap dan juga menyembelihkannya. Sebab itu Allah langsung turunkan azab kepada mereka dengan panahan petir. Dan sehingga mereka mati bagaikan rumpun kering yang lapuk. Jadi Allah mudahkan Al-Quran itu bagi orang yang mau menjadikan pelajaran. Itulah sedikit sebanyak intisari ayat surah Al-Qamar daripada ayat 26 hingga 30. Mudah-mudahan kita ambil sebagai pengajaran dan juga pedoman. Baik, kita pun dah bacakan surah Al-Qamar dengan Taranum Sabar. Kita pun dah bincangkan tentang maksud ayat. Jadi mungkin kita nak dengar daripada Ustaz sendiri, untuk Ustaz ceritakan sikit tentang tadabbur sedikitlah daripada surah Al-Qamar. Mungkin Ustaz, silakan. Baik, terima kasih kepada Ammar dan tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian. Ayat ini sebenarnya sebagaimana Ammar sebut tadi adalah kisah yang bersekitar tentang kaum Samud. Kaum Samud ni yang diutuskan Nabi kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Nabi Saleh diutuskan kepada kaum Samud. Dan Nabi Saleh adalah daripada kaum Samud itu sendiri. Maksud dia adalah sebahagian daripada akhahum, maksudnya ahli keluarga dan juga orang di situ. Baik tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, dan mereka ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, Nabi Saleh menyuruh mereka, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kamu sembah Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia. Itu je yang Nabi Saleh minta. Tapi mereka tolak. Kemudian bila mereka tolak, inilah yang Allah Subhanahu wa taala uji. Inna mursilun naqati fitnatan lahum. Kami hantar unta, yang unta ini tuan-tuan sebagai ujian kepada mereka. Unta ini pelik sikit. Katanya besar. Wallahu a'lam, Ustaz tak pasti besar, susah mata ia besar. Kemudian unta ini pula boleh minum air daripada perigi habis satu hari. Kemudian esok orang boleh ambil air perigi itu. Tapi hari yang tak boleh tu, maksud unta dah minum habis, hari itu boleh minum susu. Jadi lak-lak lah susu, air, begitulah seterusnya. Tapi mereka pelik, macam mana boleh jadi gitu? Sembelih pula unta. Fata'aqa fa'aqar, mereka sembelih. Maka itulah Allah sebut dalam ayat lain, faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Kamu tunggulah 3 hari. 3 hari lepas mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, ini adalah kisah kaum yang lepas. Tapi rupanya keingkaran seperti ini, walaupun kisah ni lama, katanya ribuan tahun dah, tapi tuan-tuan, hakikatnya dia tetap berlaku sampai ke hari ini. Pengajarannya adalah berterusan. Terima kasih Doktor di atas penekanan tentang tadabbur sedikit tentang surah Al-Qamar ini, menunjukkan bahawa surah Al-Qamar ini begitu tegas, bersesuaian dengan taranum yang kita akan bawa pada hari ini, Doktor, iaitu Taranum Sabar, yang alunan dia agak mendayu, tetapi kalau apabila kita membacanya, dia agak dalam sudut ni, apa yang saya faham adalah dalam sudut memohon, merayu. Tetapi itulah menjadi penegasan, orang kata kat mana kita punya lagu tu dalam sesuai, kat mana kita nak ketegasan lagu tu dekat mana. Mungkin kita nak minta doktor sedikit sebanyak untuk menerangkan pada kita peranan ataupun sifat lagu Sabar itu sendiri. InsyaAllah, silakan doktor. Baik, tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian, perbincangan tentang ilmu taranum, bila khusus kita sebut Sabar ini, Sabar ini ada satu sifat dia panggil rosak. Rosak ni meratap. Nah, kalau dengar bunyi dia pun jadi
itu macam orang menangis, macam orang rosak tu. Maksudnya meratap begitu kan. Tapi dalam kaedah pembelajaran Tarannum dulu masa zaman-zaman Ustaz awal-awal kita muda, kita belajar maksud Tarannum ini ada kaedah bunyi begini kena ayat begini. Tapi bila kajian lebih lanjut, kita belajar lebih lagi, rupanya daripada guru-guru kita menyebutkan bahawa mana-mana Tarannum adalah sesuai dengan seluruh ayat Quran. Cuma apabila ayat-ayat menyebutkan tentang penekanan, maka dia cara menekan lah. Bila ayat menunjukkan gembira, cara gembira lah. Dan Alhamdulillah Tarannum boleh dibuat begitu. Menunjukkan gembira tu boleh. Menunjukkan duka tu boleh. Menunjukkan marah itu boleh. Jadi itu melihat kepada kesesuaian ayat. Dan sabar juga termasuk dalam keadaan begitu. Ini kita kata kajian ni mungkin baru, tapi tak ada masalah. Benda ini boleh diperbincang dan boleh kita beramal dengan insya-Allah. Baik, terima kasih Doktor. Itulah sikit sebanyak tentang penekanan Tarannum sabar itu. Baik, kepada anda yang ingin menghubungi kami, anda boleh hubungi kami di talian 03-2288-7876, ataupun mungkin anda ingin kirimkan video anda boleh kirimkan video anda kepada kami di TV Jakim. InsyaAllah kami akan cuba saksikan ataupun kami akan ambil video anda di TV Jakim itu, dan insya-Allah Ustaz sendiri Dr. Luqman Ibrahim sendiri yang akan mengadili ataupun akan memberikan komentar dalam sudut video anda tersebut. Baik, insya-Allah kita pun dah tahu dalam sudut makna, kita pun dah tahu dalam sudut Tarannum, apa lagi yang kita, tapi hari ini kita dah baca dalam sudut mujawad. Kita nak dengar pula daripada Dr. Luqman untuk terang pada kita insya-Allah dalam sudut Tarannum murattal pula. Kan kadang-kadang mujawad dah boleh lah. Tapi macam mana kita nak bawakan dalam sudut murattal pula sabar ni. Tadi kita dah bawa dah tinggi-tinggi kan, dah bawa lambat. Kalau kita ni ada orang tu dia seronok lebih baca murattal Ustaz. Jadi macam mana untuk memudahkan lagi dia. Silakan Ustaz. Terima kasih Amar. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Dalam bentuk murattal ada dua Tarannum yang dikira payah murattal. Nombor satu sabar, yang kedua ialah ras. Kedua-dua ini kalau tuan-tuan, ini saya sebut dalam bentuk murattal. Dalam bentuk asli mujawad lebih kurang sama je lah. Maknanya kalau bayati, guna hijaz, sikah semua itu dalam keadaan yang sama. Tetapi murattal dua ni. Pertama sabar, yang kedua ras. Baik, kita hari ini kita sabar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya'lamuna ghadan manil kazzabul ashir. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Wa nabbi'hum annal قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. Baik, jadi itu tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian, Ustaz sengaja tekan pada فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ. Jadi kalaulah orang mengatakan bahawa dalam bentuk murattal ini tak dapat nak buat jawab tak boleh. Kita boleh ejaz benda itu melihat kepada kesesuaian makna ayat. Makna fata'ata fa'aqar, mereka telah melampau, mereka telah buat ke satu kejahatan, mereka sembelih pula lagi. Betul. Fakaifa kana azabi, itulah kami punya balasan, ancaman dan kepada orang-orang yang seperti ini. Baik, terima kasih Doktor. Nampak itu perbezaan daripada sudut mujawad dan juga murattal kan. Mungkin ramai yang kata agak sukar jugalah sebab dalam mujawad tadi dia agak senang sikit nampak. Tapi bila dah dekat murattal, Allah macam mana nak kena dia kena dapat air lagu tu kan. Air lagu tu kena ada. Kalau tak ada tu itu susah lah. Macam itulah seperti kebiasaan. Jadi ni tadi kita pun dah tahu daripada sudut lagu, daripada sudut bacaan macam mana. Baik, saya cuma nak tanyalah sikit pada Ustaz. Okey, ni soalan luar kotak sikit. Okey Ustaz, macam tadi dia air macam ada sebelum dia nak pergi ke surah ke lagu tadi tu Ustaz, kita nak terima dulu panggilan Ustaz. Sebelum Ustaz beri penekanan pada soalan saya tu, kita hold dulu lah. Kita terima dulu panggilan kita yang pertama insya-Allah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah di talian? Puteri Amanda.
Putri Amanda. Putri Amanda daripada mana? Terengganu. Terengganu. Umur berapa Putri? 9 tahun. Oh, ya Allah, mudanya. Alhamdulillah. Okey Putri, hari ini kita nak baca surah Al-Qamar daripada ayat 26 hingga 30. Putri dah cuba ke tadi? Dah, okey. Dah laju dia. Okey, baik insya-Allah. Okey, Putri silakan baca dengan Dr. Luqman insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. سيعلم غدا من الكذب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مقتدر ونادوا صاحبهم فتغاضى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. Sadaqallahul Azim. Terima kasih adik Putri. Sama-sama. Adik Putri dekat depan TV ke tu? Ya. Sebab Dok Dang nak buka Al-Quran. Apa dia? Dok Dang nak Dok Dang nak buka. Oh, Dok Dang. Ya Allah, saya minta maaf lah. Saya bukan orang. Saya ingatkan udang apa tadi? Dok Dang. Oh, Dok Dang tu tak ada Ustaz. Ya, tak ada. Okey, terima kasih adik Putri. Okey, insya-Allah. Ya Allah, budak-budak kecil-kecil ni Ustaz. Ya. Seronok saya. Saya dah paling seronok sekali bila dia apa? Dia bila dia cakap bahasa dia tu. Ya. Kecil-kecil cakap tak ada sebab saya dulu kalau Ustaz pernah tengok ada satu video tu Ustaz, yang diceramah budak kecil Ustaz. Tapi ceramah bahasa Terengganu kan. Oh, kita pun molek dengar. Okey, baik. Terima kasih adik Putri. Jadi kita tanpa buang masa kita nak terus kepada Dr. Luqman untuk memberikan pencerahan tentang ilmu tajwid sedikit bacaan daripada adik Putri Balkis kita tadi, insya-Allah. Silakan Dr. Terima kasih kepada adik Putri Amanda. Ya. Pada dasarnya Ustaz ucap tahniah kerana keberanian itu. Betul. Membaca Al-Quran dengan umur 9 tahun. Masya-Allah, mudah-mudahan adik Putri akan lebih belajar lagi dan lebih mendalami isi kandung Al-Quran, insya-Allah. Baik, cuma bacaan itu ialah bila melihat kepada usianya dan hujung-hujung tadi ada beberapa tempat yang kesalahan. Manil kadzabul ashir, penting dibetulkan ashir. Kerana wastabir. Jadi benda-benda itu tapi tak apalah, saya rasa itu kita dapat faham kerana adik baru berumur 9 tahun, tapi mudah-mudahan semangat ini diteruskan dan juga diteruskan oleh anak-anak kita yang umur 9 tahun dan seangkatan dengannya untuk membelajar Al-Quran. Saya nak beri perhatian di sini. Saya'lamun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul ashir. Manil ini banyak sekali yang baca Mina. Manil dibaca Mina. Kerana perkataan min dalam Quran banyak. Yang manil begini jarang-jarang nak jumpa. Jadi dengan sebab itu semasa talaqi lah khususnya saya dah jumpa belasan orang yang baca dengan Mina. Jadi harus dihati-hatikanlah, iaitu manil kadzabul ashir. Baik. Baik, terima kasih Doktor. Di atas penanganan tajwid daripada adik Putri Amanda kita. Semangat dia baca. Kan, semangat, yang penting semangatlah. Sebab hari ni kita seronok terima panggilan daripada adik-adik kecil kita. Macam dulu saya tak ada peluang nak call dulu. Kan, sebab takut kita nak baca tu risau. Tapi sekarang ni adik-adik bila di umur bawahan ni dia ada orang kata kecenderungan dia keberanian. Kecenderungan berani dia tu banyak, sebab tu dia berani mencuba dalam pelbagai aspek. Mungkin lepas ni saya doakan pada adik Amanda, Putri Amanda, selepas ni mungkin akan masuk pertandingan-pertandingan seperti tilawah Al-Quran ke, hafazan ke, insya-Allah akan menjadi qari'ah yang bakal memartabatkan Al-Quran, insya-Allah. Baik, sebelum kita menerima panggilan yang seterusnya, tadi soalan saya tergendala sebentar kan. Okey Ustaz. Soalan saya kan tadi macam kalau kita nampak tadi penghujung tu asyir wastabir,
Kan macam mana kita melagukan tadi Ustaz kan? Anil kadzabul asyir, dia terpanjang kadang-kadang. Macam mana Ustaz kita nak kurangkan ataupun kita nak, maksudnya kita nak memudahkan dalam sudut bacaan kita daripada ujung tu Ustaz? Baik. Terima kasih Ammar. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Ya, kalau dari sudut taranum, memang orang taranum akan lebih suka kalau yang ada mat. Mat apa nama ya iwab misalnya boleh tahan lah. Kemudian mat arid li sukun itu lebih menyeronokkan bagaimana burdah boleh dibuat di situ. Tapi kalau yang berhenti secara orang Ganu kata totok lah. Pelantang pasal berhenti totok ni masuk berhenti secara tiba-tiba begini. Saya'lamuna ghadam manil kadzabul asyir. Jadi terpaksa berhenti begitu dan kita kena tekankan bahawa hak kepada huruf tersebut sepanjang itu sahaja. Kalau dikira satu harakat asyir, sebab satu harakat dikira dengan a. Nah, kalau dua harakat a. Kalau satu harakat ba. Dua harakat ba. Itu kaedah dia. Jadi maknanya terpaksa kita mengikut Al-Quran yang begitu sudah ditetapkan dalam Al-Quran, maka kita ikhtiar untuk memenuhi. Nah, kalau dicuba-cuba juga manil kadzabul, kita nak pun itu akan menambah kepada perkara yang tidak mustahaqul huruf, dan seumpama haqqul huruf tak kena, maka dari sudut kalau tilawahnya potong tajwidnya potong, dan dari sudut hak Quran pun salah. Maka sebab itu ikhtiarkanlah macam mana pun begitu. Dan Ustaz melihat pada qari-qari yang misalnya Syekh Mustafa Ismail, dia berjaya melakukan dalam huruf-huruf seperti ini, dan kita cubalah untuk beramal dengan baik. Terima kasih Dr. Luqman. Jadi punca utama dia, kita kena berhati-hati. Berhati-hati. Baik, kita ada pemanggil seterusnya. Kalau dah bersedia, insya-Allah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah di talian? Ya, saya Usman Ahmad. Bang Usman. Sihat Bang Usman ya? Alhamdulillah. Tidak asing lagi Ustaz, insya-Allah. Baik, silakan kalau dah bersedia Bang Usman untuk bacakan surah Al-Qamar ayat 26 hingga 30, silakan. Insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih nomor baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Wa nabbi'hum annal ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak saya. Ya, sama-sama. Sadaqallahul azim. Itulah dia bacaan daripada Bang Usman Ahmad yang tidak asing lagi dengan kita di Tilawah Interaktif. Bagus dia, saya doakan agar dia diberikan kesihatan, diberikan kepanjangan umur untuk sama-sama membacakan ayat Al-Quran bersama dengan kita. Okey, baik. Jadi kita pun tak nak cakap panjang, kita nak terus kepada Dr. Luqman untuk memberikan komentar kepada Bang Usman Ahmad, insya-Allah. Silakan. Baik. Terima kasih pada Pak Haji Osman kita. Tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Pertama saya nak beri pujian dari sudut gaya taranum itu. Maknanya gaya taranum untuk sabar itu sudah ada, walaupun tidak masuk secara tepatnya, tapi alhamdulillah gaya tu. Mudah-mudahan Haji Osman dengar balik dan latih balik untuk lebih tepat dengan taranum murattal sabar. Sebab tadi Ustaz ulang untuk 2-3 ayat ini, bolehlah diambil perhatian. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Inna
مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. Jadi tuan-tuan, gaya ini boleh dilatih. Cuma Ustaz sebut tadi dari sudut tarannum sabah, bentuk muratta, dia berbanding dengan lain-lain. Macam kalau kurdi tadi kan, lebih mudah, nahawan lebih mudah. Cuma kalau siapa-siapa yang rasa mungkin ada setengah-setengah suara yang sesuai untuk tarannum sabah, maka silakan, boleh mencuba. Baik. Kemudian yang lain tu beri perhatian kepada faur taqibahum wastabir. Ayat yang ke-27 tu sedikit payah sebutannya. Faur satu, taqibahum wastabir. Bir itu baris ra itu jadi nipis kerana sebelumnya baris di bawah. Ya. Baik, terima kasih Dr. Lokman. Jadi mudah-mudahan Abang Osman Ahmad akan kembali lagi untuk bacaan dia, dan sebelum tu dia kena banyak study dulu insya-Allah. Tapi apa-apa pun peningkatan Ustaz. Daripada dulu saya tengok Abang Osman ni daripada start orang kata daripada permulaan bacaan dulu agak kurang, tapi sekarang ni nampak semakin lama saya rasa semakin berjaya. Tahniah Abang Osman. Insya-Allah inilah orang kata anak didikan tilawah interaktif. InsyaAllah. Okey. Baik, mungkin kita akan berehat seketika selepas ini. Jadi kita nak minta Ustaz, tadi kan ada sikit dekat mana yang Ustaz beri penekanan dekat lagu Sabah tadi. Kat mana Ustaz? Tinggikan tadi Ustaz? Kena dengan makna tadi Ustaz? Okey. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ. Okey, saya nak cuba. Baik. Boleh Ustaz? Silakan. Saya cuba. Okey. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. Baik. Boleh jadi. Alhamdulillah. Kalau ada komen saya Ustaz. Silakan. Boleh dah insya-Allah. Boleh kan? Okey, baik. Kita pun tak nak bicara panjang. Insya-Allah selepas ni kita akan kembali dan kita akan berehat seketika. Kembali lagi dalam tilawah interaktif Al-Quran Inspirasi Ketenangan. Terima kasih dan kembali lagi kita dalam tilawah interaktif Al-Quran Inspirasi Ketenangan. Baik, kepada anda yang ingin menghubungi kami, anda boleh hubungi kami di talian 03-2288-7876 dan anda boleh kirimkan video anda di Facebook kami, di Facebook TV Jakim. Dan kepada anda juga mungkin yang hari ini tak sempat nak tengok kami secara live, anda boleh saksikan kami di www.myclickrtm. InsyaAllah kita sama-sama akan membaca, mendengar dan juga memahami bersama ayat Quran dan ataupun kita akan meneliti sedikit sebanyak tentang ilmu pada hari ini insya-Allah. Okey, dan hari ini kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Lokman Ibrahim yang merupakan pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia dan iaitu merupakan murabbi saya sendiri insya-Allah. Dan hari ini sebab itulah saya rasa seronok sangat ni. Tapi dalam masa walaupun kita dalam keadaan seronok tapi dalam masa sama saya agak cuak juga Ustaz. Ustaz ni. Okey. Jadi kita tak nak buang masa, tadi Ustaz kita dah beri penekanan dalam sudut ilmu
tarannum, dalam sudut ilmu tadabbur. Jadi kita nak sedikit daripada Ustaz ilmu tajwid daripada surah Al-Qamar ini, daripada ayat 26 hingga 30. Silakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ammar dan tuan-tuan muslimat rahmatullah Allah sekalian. Ada beberapa perkara yang saya rasa kita ambil perhatian untuk menambah baik dari sudut ilmu tajwid. Yang pertama sekali, saya'lamuna ghadan, saya'lamun. Ain, huruf ain ini tuan-tuan, sebagaimana kita maklum, dia berada ataupun makhrajnya di pertengahan halqun. Pertengahan halqun, satu. Yang kedua ialah dia tidak naik ke rongga hidung. Iaitu walaupun kita tajwid tak cakap, tetapi kalau tuan-tuan tengok gambarnya, dia akan tunjuk sini aja, tak ada kaitan dengan sini. Tak ada kaitan dengan rongga hidung. Tapi masyarakat Melayu rata-rata lah kalau ain naik ke hidung. Rata-rata. Baik, kalau tuan-tuan mula-mula sekali cuba tekan sini sikit. Kalaulah yang kurang tu jadi tekan begitu, insya-Allah jadi. Ain tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, maksud dia. Okey, kita pegang kepada tu al-alamin, kita praktiskan dulu huruf ain dulu. Kita praktiskan huruf ain dulu. Sebentar lagi Dr. Luqman akan mengajar kita balik kembali daripada sudut tajwid. Insya-Allah kita terima panggilan kita yang seterusnya. Kalau dah bersedia. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah di talian? Saya Hajah Mansuriah dari Seremban. Hajah Mansuriah daripada Seremban. Sihat Hajah Alhamdulillah. Baik. Sihat. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak bacakan surah Al-Qamar bermula daripada ayat 26 hingga 30. Hajah dah bersedia ke? InsyaAllah. Baik, silakan Hajah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أنما قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Hajah. Semoga Hajah diberikan kesihatan kembali untuk sama-sama membacakan. Baik, saya seronok dengan Hajah membaca kerana dia bacakan ayat ni berlagu dengan memang betul-betul tarannum menjawab. Alhamdulillah, terima kasih. Tahniah Hajah. Okey, jadi hari pun tak nak kupas panjang, kita nak beri peluang kepada Dr. Luqman untuk memberikan lebih lanjut tentang penekanan ilmu tajwid dalam kepada Hajah tadi. Silakan Doktor, silakan. Baik, terima kasih kepada Hajah Mansuriah. Bacaan yang sangat baik dengan tarannum, dan Ammar kata tadi dengan tarannum mujawwad. Baik, tuan-tuan muslimat rahmatullah Allah sekalian, tarannum sabah dalam bentuk murattal dan mujawwad sangat-sangat hampir. Sangat hampir. Kalau tarannum lain, nahwan kita kata, antara murattal dan mujawwadnya nampak ada beza. Betul. Tapi sabah sangat-sangat hampir. Saya bagi contoh. Fanadau sahibahum fata'a. Kita begitu tak? Tapi dalam bentuk murattal. Fanadau sahibahum fata'ata fa'aqab. Sangat hampir. Maknanya sikit sangat ada beza. Tapi kalau tarannum lain, dia akan membentuk ataupun dengan bentuk murattal satu, mujawwad satu. Jadi maknanya tuan-tuan, melatih untuk tarannum mujawwad
untuk lagu sabah, taranum sabah, maka itulah juga taranum murattal untuk sabah. Jadi ajar Mas Ria, saya latih seterusnya, insya-Allah mudah-mudahan bacaan akan bertambah baik. Tapi kalau yang itu saya rasa 8/10 tu dah dapat dah. Sikit lagi 8. Nak kasih 9. 9 boleh, tak masalah. Tak apa. Maknanya teruskan berusaha, insya-Allah dia akan lebih baik. Kemudian yang kesalahan tadi saya nampak mungkin kesalahan dari sudut menyebut je lah Syir bin Mursilun, jadi itu ada sedikit, tapi tak apalah, itu memang kebiasaan berlaku kepada kita pembaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Doktor atas kupasan tentang ilmu taranum dan juga tajwid kepada Hajah Masriah. Bacaan yang cukup baik kan. Saya rasa Hajah ni sesuai dah ni, boleh kalau ada rezeki boleh masuk untuk tilawah insya-Allah. Kita memerlukan qari'ah sekarang ni insya-Allah. Baik, kita masih lagi menunggu pemanggil kita yang seterusnya. Kalau dah ada ataupun kalau dah bersedia, kita terus kepada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah di talian? Saya Zaini daripada Kajang. Ya, Haji Zaini. Sihat je Alhamdulillah baik. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Silakan je. Dalam bersedia silakan insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيعلمون عدم من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Itulah dia bacaan daripada Haji Zaini yang begitu mantap bacaan dia, dan merupakan Haji Zaini pun Ustaz merupakan tidak asing lagi daripada kita. Dedikan daripada tilawah interaktif, orang kata keluaran daripada tilawah interaktif, insya-Allah. Kita doakan Haji Zaini semoga diberikan kesihatan yang berlanjutan untuk sama-sama meneruskan bacaan bersama dengan kita, insya-Allah. Baik, saya pun tak nak berpanjang. Saya teruskan untuk bagi kepada Dr. Luqman untuk memberikan komentar terus, insya-Allah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Haji Zaini tadi. Bacaan alhamdulillah Ustaz kira baik. Cuma ada sedikit-sedikit yang kita perlu perbetulkan. Cuma Haji Zaini bacaan tadi sangat sudah hampir dengan sabah. Sangat hampir. Cuma sedikit lagi kalau nak berubah. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. Jadi yang tu sama dah Ustaz buat tu, sama level yang Haji Zaini buat tu, sama level tu. Ubah sikit saya, mana daripada tempat ni ke tempat ni, tapi dia sudut suara sama. Yang tinggi itu cuma dilatih lah, sedikit saja tinggi, bukan tinggi sangat, tapi sedikit yang boleh menambah baik bacaan tersebut. Kemudian Ustaz nak beri penekanan kepada a'udzubillahi minasyaitan. Tuan-tuan, sebenarnya kalau tuan-tuan cek, ada dua gaya bacaan yang sangat biasa di kalangan Melayu. Pertama sekali, a'udzubillahi minasyaitan. Dia bunyi gitu. Ustaz yakin dia tidak berniat demikian. Tetapi
dia bunyi secara tak langsung, ya tadi dah macam syauta. Satu. Yang kedua ialah syayata. Bunyi begitu. Ini kalau tuan-tuan talaqi, tuan akan jumpa sangat banyaklah. Yang dah sebutkan beberapa kali sebelum ini, cuma yang ini untuk kita sama-sama ambil perhatian lebih lah. Syaita. Yang tadi juga ada kesalahan, tapi itu kesalahan baris itu kebiasaan bila kita membaca Al-Quran. Saya'lamuna ghadan dan juga muhtadar. Ya. Baik, terima kasih Dr. Luqman atas penekanan dalam ilmu tajwid kepada Haji Zaini. Mudah-mudahan Haji Zaini akan cuba lagi pada bacaan yang akan datang, insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada anda yang sudi menghubungi kami. Jadi kita mungkin nak terima panggilan yang seterusnya lagi. Ya. Belum lagi, insya-Allah. Baik, sebelum tu saya nak tanya doktor, macam mana kita nak, kan tadi saya bawakan macam lagu-lagu yang apa, ada yang part tinggi, ada yang part bawah. Macam mana kita nak sesuaikan suara tu? Macam suara kita kat situ dia boleh pergi rendah, ada yang setengah pada ayat tu kita boleh pergi tinggi. Macam mana? Bersesuaian suara tu. Macam senang cerita tak nak bagi pecah lah. Okay. Macam tu. Boleh tak doktor bagi? Baik, terima kasih Ammar, soalan yang baik, dan tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Pertama sekali kita kena melihat kemampuan kita lah. Setiap orang, Ammar, dia ada satu suara yang bila dia mula itulah suara sesuai untuk dia. Sangat steady, sangat apa ni? Macam contoh lah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk start situ tu sangat-sangat okey. Untuk start. Orang lain mungkin bezalah. Mungkin Ammar suara tu beza sikit lagi, itu biasa. Tapi bila kita mula di situ untuk kita yang kita selesa, maka selepas itu nak naik pun dia tidak payah sangat, nak turun pun tidak payah sangat. Okey. Saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul ashir inna mursilun. Kalau naik pun kita tak rasa macam berat sangat. Kalau turun pun boleh, begitulah. Baik, terima kasih doktor. Nampak kita tak boleh nak tinggi sangat, kita kena tengok kemampuan kita. Baik, kita ada pemanggil kita yang seterusnya kalau dah bersedia. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah di talian? Faridah Ismail. Ya? Faridah Ismail. Ya, Puan Faridah Ismail. Sihat, Puan? Ya, sehat. Sihat, Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak bacakan surah Al-Qamar. Dah bersedia ke? Sihat, Alhamdulillah. Dah bersedia ke nak bacakan surah Al-Qamar? Boleh. Boleh, insya-Allah. Silakan, Puan Faridah. Dah sedia dah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya nak mula ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن مرسل الناقة فتنة لهم فأرقت Boleh ulang, Puan Faridah? Inna mursilun naqati fitnatan lahum faqimuhum hum wa astabir. Wa bainahum annal ma'a qismatum bainahum. Kullu sirbil muqtadar. Fanadaw sahibahum fata'ata. Fanada sahibahum fata'ata fa'aqar.
فكيف كان عذابي ونذر صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Puan Faridah di atas bacaan. Walaupun walaupun ada sedikit apa dia? Okey, terima kasih Puan Faridah. Dia agak lag sikit, tak apa. Biasalah tu, line tu bukan kecenderungan kita. Okey, sebelum kita nak pergi kepada Dr. Lokman untuk kupas lebih lanjut, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini insya-Allah di Tilawah Interaktif Al-Quran Inspirasi Ketenangan. Kembali lagi dalam Tilawah Interaktif Al-Quran Inspirasi Ketenangan. Hari ini kita bersiaran dari studio IBC Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan kepada anda yang ingin menghubungi kami, anda boleh hubungi kami di talian 03-2288-7876 ataupun anda boleh hantarkan kiriman video anda di Facebook kami di TV Jakim. Hari ini kita akan membacakan surah Al-Qamar dengan menggunakan Tarannum Sabah bersama-sama dengan kita yang berbahagia Dr. Muhammad Lokman Ibrahim yang sudi menemani kita hari ini. Doktor, okey lagi Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita pun tak nak berbincang panjang. Kita nak terus kepada doktor untuk memberikan sedikit komentar tentang Puan Faridah bacaan sebentar tadi. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Puan Faridah yang berani mencuba, dan semangat itu Ustaz alu-alukan dan mudah berterusan insya-Allah. So, daripada situ kita boleh memperbaiki, melihat apa yang perlu kita baiki dan seumpamanya lah. Baik, kemudian ada beberapa tempat itu memang ada kesalahan-kesalahan, tapi saya anggap itu sebagai satu halangan kemudian kita untuk pergi terus ke depan untuk membuat lebih baik. Jadi tinggal lagi membaikilah. Amanil kadzabul asyir mursilun naqati fitnat wa nabbihum dan seterusnya, fa kaifa kana azabi wa nuzur. Jadi mudah-mudahan Puan Faridah terus membaca Al-Quran. Ustaz nak bagi satu kaedah cara untuk bukan hanya untuk Puan Faridah, bahkan semua orang. Ustaz melihat ada masjid-masjid surau yang kita pergi sebelum-sebelum ini lagi, mereka imam-imamnya membaca Al-Quran, bacaan itu salah. Salah itu kalau kesalahan yang sedikit tak apalah, tapi kesalahan maksudnya bacaan selepas bacaan Fatihah itu dibaca surah, baca surah itu salah. Nah, kadang-kadang kesalahan itu amat sangat jelas, bertukar baris, bertukar perkataan dan begitulah ya, kesalahan. Baik tuan-tuan, cara mudah untuk menyemak tanpa perlu untuk kita harapkan orang lain. Cara mudah sekarang alhamdulillah ada. Tuan-tuan buka YouTube, cari surah yang tuan-tuan baca itu, nak baca surah apa? Contohnya baca surah At-Tariq. Was-samaa'i wat-tariqi wama. Ada imam yang baca dia sambung wat-tariqu wama. Jadi tuan-tuan, benda itu sangat mudah. Buka aja bacaan dalam YouTube yang imam-imam baca tu, kita baca bersamanya. Nah, contoh, Ustaz contoh kan. Kalau Ustaz baca dan Tuan Ammar ikut secara perlahan. Boleh. Nah, cubalah, kita cuba. Cuba. Was-samaa'i wat-tariqi wama adraka mat-tariq. Secara automatik masa kalaulah Ammar ada kita rasa salah, mesti terasa lah. Lain? Salah. Mesti ada salah. Itu kaedah mudah untuk siapa-siapa nak semak dia punya bacaan. Jadi adalah
kalau kesalahan sekali tak apalah, kalau berkali-kali dalam sembahyang ini satu yang amat-amat merisaukan tentang solat. Walaupun bacaan surah itu sunat, tetapi kita tak naklah berlaku dalam sembahyang sama begitu sekali ya. Jadi boleh disemak. Jadi tak payah minta tolong orang, buka tu, dengar dan ikut bersamanya. InsyaAllah tuan-tuan akan jumpa kesalahan kalau kita ada salah. Terima kasih Dr. Lokman di atas orang kata perkongsian kepada kita cara untuk memudahkan bacaan kita. Ya. Baik Ustaz, tadi saya baca dekat Facebook ada orang bertanya tentang taranum Ustaz. Ya. Macam mana tips untuk kuasai taranum secara mudah? Maksudnya mana-mana dia mungkin secara umum lah kot kan, mana-mana taranum, tapi dia nak kuasai secara mudah. Mungkin sedikit Ustaz tips terakhir insya-Allah. Baik, terima kasih kepada yang bertanya tentang menguasai taranum secara mudah. Sebenarnya tuan-tuan, taranum ni dia ada beberapa tahap lah. Kalau kita ada tahap satu ni, saya'lamuna ghadan manil kazzabul ashir. Itu saya rasa itu level 1 yang mudah. Nah, saya'lamuna ghadan manil kazzabul ashir. Itu dia ada tambah sikit lagi. Begitulah seterusnya dia ada pertambahan. Kalau Ammar yang belajar ni dia tahu. Kemudian nak tambah ini ikhtilal kat sini pula, nak tambah apa ni uslah masalah. Jadi itu banyak perkara. Jadi sebab itu tuan ambil yang level yang itu dulu. Kalau level 1 menguasai, pindah level 2. Level 2 menguasai, pindah level 3. Tapi tuan-tuan, menguasai level 1 pun sudah sangat-sangat baik, khususnya untuk bacaanmu murattal. Baik, terima kasih Dr. Lokman di atas perkongsian ataupun tips kepada kita untuk menguasai taranum dalam segi mudahlah. Okey. Jadi kepada anda yang bersama dengan kami mengucapkan ribuan terima kasih yang terus setia bersama dengan Tilawah Interaktif. Kami mohon maaf atas ketertutupan masa yang menghubungi kami daripada awal sampai akhir ni tak sempat. Insya-Allah boleh cuba lagi, insya-Allah usaha tengah kejayaan. Terima kasih kepada anda juga yang tak dapat nak baca tapi saksikan bersama dengan kami daripada awal rancangan hinggalah penghujung rancangan. Terima kasih, moga-moga kita dapat manfaat insya-Allah. Dan saya mewakili kerupuan pemberitaan mengucapkan ribuan terima kasih. Yang baik itu datang daripada pencipta, yang buruk itu datang yang dicipta. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Quran inspirasi ketenangan.